Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu sentiasa berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Untuk kita meneruskan PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini murid-murid, kita akan melihat satu kemahiran, yaitu membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata. Okay. Itu kita punya kemahiran pada hari inilah, membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata. Jadi sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan kosa kata? Okay. Jadi maksud kosa kata ini ialah kosa kata ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, kosa kata umum, dan yang kedua, kosa kata istilah. Okay. Kosa kata umum ialah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Itu umum, am, yang telah biasa digunakan dalam masyarakat lah. Contohnya udara, air. Okay. Jadi maksud udara ni ialah campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Jadi setiap perkataan yang diucapkan itu mesti mempunyai maksudnya. Contohnya udara tu apa? Apa maksud udara? Jadi campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Okay. Kosa kata istilah pula ialah perkataan khusus, khas. Khusus ni khas untuk bidang ilmu yang tertentu. Contohnya cermin Lutsina. Jadi apakah maksud cermin Lutsina? Ialah cermin yang dapat dilihat melaluinya. Okay. Jadi itu maksud cermin Lutsina, digunakan dalam bidang kejuruteraan. Jadi murid-murid, untuk pembelajaran hari ini, kamu boleh rujuk buku teks, buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, muka surat 34. Muka surat 34. Jadi di akhir pembelajaran nanti, kamu dapat membaca dan mengenal pasti maksud kosa kata yang terdapat dalam petikan dalam buku teks tersebut. Dengan tajuk dia ialah bangunan berteknologi hijau. Bangunan berteknologi hijau. Jadi sebelum ni cikgu dah terangkan pada kamu apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Teknologi hijau ataupun teknologi alam sekitar, iaitu satu keadaan untuk memelihara sumber dan alam sekitar. Maksud memelihara itu ialah kita pulihkan dan kita pelihara, supaya alam sekitar tidak tercemar, dapat dikekalkan dia punya keindahan dan sebagainya lah. Okey, itu maksud teknologi hijau. Jadi kalau kamu lihat dalam buku teks kamu itu,
Tajuk dia bangunan berteknologi tinggi. Berteknologi hijau. Maksud dia bangunan tersebut boleh digunakan untuk memelihara alam sekitar. Okey. Jadi kita lihat. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Ya, jadi cikgunya telah memberi penerangan kepada Hanif dan rakan-rakannya tentang teknologi hijau. Jadi Hanif ini dia pun mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dengan melayari internet. Ya, dalam internet tu macam-macam kita boleh dapat maklumat. Ya. Yang pentingnya kita rajin. Okey. Kita lihat. Cermin luksina dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Okay. Jadi perkataan yang diwarnakan dengan warna merah itu ialah kosakata. Kosakata. Nah, kosakata dan mempunyai maksud tertentu. Jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan cahaya. Ya, yang bercahaya ni matahari, ya, lampu. Cahaya ni maksud dia ialah sinar. S-I-C-N-A-R, nar, sinar. Ya, sinar matahari. Ya. Jadi cahaya itu ialah sinar. Mengurangkan. Ya, kata asal dia ialah kurang. Jadi cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Maksud mengurangkan ini ialah menurunkan. Ya, menurunkan. Jadi kalau kita gantikan di sini, cara ini dapat menurunkan penggunaan lampu elektrik. Jadi apa cerita di sini ialah cermin luksina dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Kalau kita lihat bangunan ini, semua cerminnya dipasangkan dengan cermin luksina. Ya, cermin luksina ni maksud dia tembus. Ya, boleh tembus pandangan. Jadi ini boleh menyebabkan ruang dalam bangunan tersebut mendapat cahaya matahari terus. Jadi tidak perlu guna banyak lampu elektrik. Jadi ini boleh menjimatkan tenaga elektrik. Ya, kalau di rumah kita pun boleh guna ini ya, cermin luksina ni. Jadi waktu siang rumah kita akan jadi terang benderang lah. Kalau waktu malam pun tidaklah berapa gelap. Okey, kita sambung. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Ya. Jadi maksud penyaman udara ialah penghawa dingin ataupun alat hawa dingin. Alat hawa, H-A-W-A, hawa dingin. Ya, yang kita selalu sebut aircon. Aircon itu dalam bahasa Inggeris ya. Jadi penyaman udara ataupun alat hawa dingin. Itu kosakata dia. Jadi dengan penanaman pokok hiasan yang ada di sekeliling bangunan tersebut dapat membekalkan udara yang segar ya, dan menyejukkan persekitaran. Ya, sebab tumbuh-tumbuhan ini membekalkan oksigen ya, kepada makhluk seperti manusia. Okey. Jadi ini dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara.
Jadi tidaklah selalu kita menggunakan penyaman udara ya. Kalau tidak tu sentiasa dalam keadaan panas. Okey. Itu cerita pertama yang terdapat dalam buku teks kamu itu. Okey. Kita lihat seterusnya. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Okay. Jadi panel solar ya, panel solar ni dia akan menerima ya cahaya matahari di sini dan boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Dan ini dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Sebab ya, panel solar ini dia menggunakan tenaga semula jadi, iaitu pancaran cahaya matahari. Jadi di sini kita dapat lihat perkataan ataupun kosakata dia ialah menjimatkan. Asal dia perkataan jimat. Ya, jimat. Menjimatkan ini maksud dia ialah menggunakan sesuatu berdikit-dikit. Ya, sedikit demi sedikit lah, sedikit-sedikit lah, berdikit-dikit. Dikit, dikit. Tambah imbuhan ber, dia jadi berdikit-dikit. Maksud berdikit-dikit ni ialah sedikit demi sedikit lah. Jadi dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Okey, seterusnya. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Dengan cara ini pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Jadi di atas bumbung ni pun ditanam rumput ya untuk menyejukkan bangunan ataupun mengurangkan kepanasan bangunan. Jadi kesan dia penggunaan penyaman udara tadi, alat penghawa dingin tadi dapat diminimumkan. Minimumkan ni maksud dia dikurangkan ataupun direndahkan. Ya, kosakata diminimumkan ni maksud dia direndahkan ataupun dikurangkan. Ya, dengan cara ini pembebasan gas. Gas ni apa? Gas ialah bahan seperti udara. Bukan cecair dan bukan pepejal. Dia seperti udara, itu gas. Ya. Jadi itu tadi di antara beberapa kosakata yang terdapat dalam buku teks kamu. Jadi untuk tugasan yang berkaitan dengan buku teks ini ialah kamu lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 38. 38. Di mana kamu dikehendaki baca, petikkan, padankan maksud kosakata. Jadi kamu dikehendaki baca, petikkan yang terdapat di bawah ini, padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Okey, tajuknya ialah kenal pasti pencemaran. Okey, di bawah ini ada kotak. Kotak yang menerangkan tentang ini maksud dia, ini perkataannya dan ini maksudnya. Contohnya berbusa, maksud dia ialah berbuih. Jadi dalam teks ini dalam petikan ini ada perkataan berbusa ni, berbusa. Maksud dia berbuih. Jadi kamu baca sambil mengenal pasti kosakata yang mempunyai maksud yang diberi. Contohnya sumber sesuatu kejadian, mana perkataan dia, kosakata dia.
Kamu cari ya dalam petikan ini, ya. Nah, kemudian apa-apa yang tertinggal, apa kosakata yang sesuai dalam petikan ini, cari, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini cikgu telah memudahkan, ya, untuk memudahkan kamu. Cikgu telah membuatnya dalam bentuk lembaran kerja. Jadi kamu akan membuatnya secara online. Oke, kamu akan membuatnya secara online terlebih dahulu, ya. Kamu akan membuat terlebih dahulu secara online. Ya. Berdasarkan, ya, buku aktiviti jilid 2 muka surat 38 tadi. Ya, baca petikan, padankan maksud dengan kosakata dan petikan, seret jawapan. Jadi cikgu telah warnakan perkataan ataupun kosakata tersebut. Kamu cuma tarik saja ke tempat-tempat yang berkenaan, bertepatan dengan maksud kosakata itu. Ya. Jadi kalau kamu dapat markah 10/10 nanti, maksudnya jawapan kamu semua itu adalah betul. Dan kamu akan tulis, bila dah buat lembaran kerja ini secara online, ya, kamu akan tulis, ya, ke dalam buku aktiviti jilid 2 kamu ini. Tulis. Okey. Jadi ini adalah lebih mudah. Okey. Ataupun kamu tak nak buat secara online, kamu nak terus buat di sini, terus tulis di sini pun boleh. Tak ada masalah. Ya, kalau kamu rasa kamu tak berapa pasti jawapannya, kamu buat dahulu secara online lamaran kerja tersebut. Ya, bila dah dapat markah 10/10, maksud dia jawapan kamu itu betul. Barulah kamu tulis dalam buku aktiviti kamu ini, ya, pada muka surat 38. Okey, murid-murid. Jadi cikgu harap kamu faham, ya, akan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, ya, yang kamu pelajari pada hari ini. Dan cikgu harap kamu dapat membuat tugasan tersebut dengan baik. Jadi cikgu rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.